Shalom, 主内弟兄姐妹平安。Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita dikumpulkan kembali untuk beribadah kepadanya di sore hari ini. Hari ini kita akan merayakan Hari Bapa. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa buat bapak-bapak di Komisi Kaleb. 祝你们父亲节蒙恩。 Kita akan mulai ibadah di sore hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Kita akan naikkan pujian, sungguh besar Kau Allahku, Ni Zhen Wei Da. 主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！主啊，我神，我每逢寂寞看看你所造一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大功遍满了一周周，我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！Pulih bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 我灵歌唱，我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！ Doa pembukaan akan dipimpin oleh Pendeta Neti Novatius. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami anggota Komisi Kaleb. Jikalau kami masih memiliki tubuh yang sehat, itu semua hanya karena anugerah Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan.
Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pada hari ini kami ingin merayakan akan perayaan Hari Bapa. Biarlah semuanya sungguh-sungguh dapat berjalan dengan baik. Dan kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah ini. Sungguh kami boleh memperoleh berkat Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini, baik dari awalnya hingga selesainya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。我们来一同赞美、感谢他。Kita naikkan pujian, puji syukur padaku. 赞美你耶和华，我们的天父，赞美你赐下你的独生子耶稣，赞美你耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，赞美你，感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你这些日子以来的看顾，感谢你我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵充满我心。显露神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Puji Tuhanku Bapa Surgawi, puji-Mu puji-Mu Tuhanku Bapa Surgawi, puji-Mu, 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 puji-Mu Juru Selamatku Yesus, hari-hari ini peliharaku, puji-Mu Juru Selamatku Yesus, syukur, syukur, syukur padamu, syukur Rohmu, sukacita tak terlukiskan, Rohmu penuhi hatiku. Haleluya, haleluya, puji-Mu， 感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Sore ini kita akan dilayani oleh Pendeta John Hani Samuel dari Jakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, dengarlah. Cing, cing, ting. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku,
dan domba-dombaku mengenal aku. Qing qing听，我要轻轻听，我要侧耳听主声音。轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音。他是我牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。他是大牧者，生命的主宰，他的羊认得他的声音。Dengar suara Tuhanku, dengarlah dia, gembalaku kena suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, dombanya mengenal suaranya. 他是大牧者，他是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。他是大牧者，生命的主宰，他的羊认得他的声音，他的羊认得他声音。主内弟兄姐妹们平安。 Saudara-saudari seiman dalam damai sejahtera. 我们感谢神，可以在主里面用这个网络一同敬拜上帝。 Kita puji syukur bagi Tuhan boleh melalui online beribadah pada Tuhan. 虽然我们没有办法直接见面，但是我们可以借着网络在主里面互相交通、互相配搭。 Meskipun kita tidak dapat dengan tatap muka, tetapi boleh melalui online ini tetap dapat bersatu untuk merenungkan firman Tuhan. 我们还没有进入这个听神的话，我们来先低头祷告。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. 父神上帝，我们再次谢谢你。 Ya Allah Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur bagimu. 你保守我们，给我们生命气息。 Tuhan, Engkau tetap memelihara kami, memberi kami nafas hidup. 让我们还可以在主的面前存着一个敬拜、敬畏的心来到主你的面前。 Sehingga kami tetap memiliki suatu hati yang hormat takut akan Tuhan datang ke hadirat-Mu. 我们来到主的面前，就是要敬拜、思想、聆听神你自己的话。 Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mau merenungkan firman-Mu. 我们感谢主，你仍然保守我们。 Kami sungguh bersyukur bagi Tuhan, Engkau tetap memelihara kami. 在新冠病毒期间，仍然给我们有好的身体健康。 Di tengah pandemik ini kami tetap diberikan tubuh yang sehat. 感谢神，奉主耶稣基督圣名求祷告。 Puji syukur bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我代表铁桥弟兄姐妹问候
西江弟兄姐妹们的安。 Saya mewakili jemaat G Pemberi Jembatan Besi memberi salam kepada jemaat GKI Makassar. 我们还没有听神的话，我们来先看几处的圣经。 Belum kita masuk renungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka beberapa bagian firman Tuhan. 首先，我们先念撒母耳记上第2章第12节、22节到26节。 Pertama yang akan kita baca yaitu 1 Samuel pasal 2 ayat 12, ayat 22, ayat 29. Sampai 26。弟兄姐妹，我们一同来看这一段的圣经。 Mari kita sama-sama membuka atau membaca firman Tuhan bagian ini. 撒母耳记上2章12节。 1 Samuel pasal 2 ayat 12. 以利的2个儿子是恶人，不认识耶和华。我们再来看22到26节。 Lanjut ayat 22 sampai 26. 以利年甚老迈，听见他2个儿子带以色列众人的事，又听见他以会幕门前侍候的妇人苟合，他就对他们说：“你们为何行这事呢？我从这百姓听见你们的恶行，我耳啊，不可这样行。我听见你们的风声不好，你们使耶和华的百姓犯了罪。人若得罪人，有士师审判他；人若得罪耶和华，谁能祈求呢？然而他们还是不听父亲的话，因为耶和华要想杀他们。孩子撒母耳渐渐长大，耶和华以人越发喜爱他。我们读经就到这里为止。 Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. 有另外一处我们要再看的就是箴言书13章24节。 Kita melanjutkan dengan Amsal pasal 13 ayat 24. 箴言书13章24节。 Amsal pasal 13 ayat 24. 不人用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。Nah demikian kita sudah membaca firman Tuhan. Ya. Nah, tema yang akan kita renungkan, 今天我们要所思想的题目就是不称职的父亲。 Tema yang hari ini kita mau renungkan adalah orang tua yang tak bertanggung jawab. 本来本堂会给我的题目就是不好或者坏的父亲。 Awalnya tema yang diberikan kepada saya yaitu orang tua yang tidak baik. 没有一个父亲是不好的。 Sebenarnya tidak ada seorang ayah pun yang tidak baik. 全部的父亲都是好的。 Semua ayah itu adalah yang baik. 所以我就用中文翻译的话，就一个不称职的父亲。 Maka saya memakai suatu tema yaitu seorang ayah yang tak bertanggung jawab. 我们知道这个以利，他有双重的身份。 Kita mengetahui Eli ini memiliki dua jabatan. 一个是做父亲，另外一个是做这个先知或者做祭司。 Yang pertama sebagai ayah anak-anaknya, yang kedua sebagai imam besar di dalam Bait Allah. 不但如此，那个时候以色列也是
这个以利也是成为一个士师。 Bukan hanya serupa ini, pada saat itu Imam Eli pun adalah sebagai hakim. 他是一位很虔诚侍奉上帝的这个祭司。 Eli ini adalah seorang imam yang sangat saleh untuk menyembah Tuhan. 所以他可以在神的面前，在神的教会里面侍奉神40年的时间。 Oleh sebab itu Imam Eli dapat melayani di Bait Allah selama 40 tahun. 可以说他是一个被人尊重的一个长辈。 Juga adalah seorang senior yang sangat dihormati. 但是呢，这个以利却在这个管教子女的事情上忽略了。 Tetapi sangat disesalkan di dalam hal mendidik anak itu telah mengabaikan. 所以耶和华上帝要刑罚他。 Oleh sebab demikian Allah akan menghukumnya. 耶和华上帝要将把他这个祭司的这份完全撤掉。 Allah akan mau merebut status imam. 本来他是一个利未族的一个这个利未族的后代。 Sesungguhnya Eli ini adalah keturunan dari suku Lewi. 那么照着一般解经家说，他是这个亚伦的孙。 Melalui penafsiran Alkitab mengatakan Imam Eli adalah cucu dari Harun. 他的子孙可以世世代代服侍耶和华上帝，因为他是利未族的这个子孙。 Demikian turun temurun boleh tetap melakukan sebagai iman melayani 但 Tuhan. 是因为在这个教养孩子的事情上忽略了， Tetapi sangat disesalkan Imam Eli mengabaikan di dalam hal mendidik anak. 所以呢，神就将把这个刑罚领到他，撤掉他的职，一生一世，他所有的家族不可以再侍奉耶和华上帝。 Dengan hal ini Allah telah memecahkan jabatan imam dari keluarga Imam Eli ini kepada keturunannya pun. 那我们看见在刚才第12节告诉我们说，以利的2个孩子在神的面前是不认识耶和华上帝。 Dalam pembacaan firman Tuhan ayat 12 mengatakan kedua putra Imam Eli ini tidak mengenal Allah. 这是一个做父亲大大的所忽略的一个工作。 Ini adalah suatu persoalan masalah yang diabaikan oleh sebagai seorang ayah. 其实在这个教育或者教导的事上，父亲或者家长是有相当大的这个责任。 Seharusnya di dalam keluarga sebagai bapak atau ayah mempunyai suatu tanggung jawab yang besar. 我们可以看见，不但父亲的教育、社会的这个地位、身份，还有学校，还有家长，这个3个方面都不可以互相缺少的。 Karena pendidikan keluarga berhubungan dengan masyarakat dan dengan didikan dari sekolahan, semua bergandengan. 其中不可以缺少一个， Tidak boleh ada kekurangan satu pihak. 特别在家中的时候是非常重要的这个教导的工作。 Khususnya di dalam rumah tangga, didik adalah suatu hal yang sangat penting. 孩子可以健康的成长，都是看他的家长怎么样在家庭里面过着正常的生活。 Bila anak itu boleh bertumbuh dengan dewasa, juga ada berhubungan dengan pendidikan dari orang tua. 但是好多时候，父母只是希望孩子望子成龙这一句话。
Tapi seringkali orang tua itu hanya mengharapkan anaknya sebagai seekor naga, yaitu sukses. 还有另外一个呢，就是望你成凤。 Yaitu satu hal lagi, biar putrinya boleh seperti merak ataupun satu itu apa? Yang meraknya ialah yang sangat disenangi oleh semua orang. 这就是成为一个家长的这个希望。 ini semua adalah pengharapan sebagai orang tua. 但是呢，却忽略了这个教导的工作。 Tetapi telah mengabaikan hal yang mendidik. 所以，当这个孩子长大进入社会的时候， Maka tidak heran ketika anak ini telah dewasa masuk ke dalam masyarakat, 没有办法被社会接受， tidak dapat diterima oleh masyarakat. 因为我行我素，过着他以前习惯过的这个生活。 Oleh sebab dia hanya hidup seperti kebiasaan yang lampau. 那么，这个以利的这个孩子就是这样子。 Dan putra-putra Imam Eli itu serupalah 那么，这 demikian. 个要讲，要怪，说谁人的错呢？ Siapakah yang akan dipersalahkan? 当然就是做父亲的没有好好的教导孩子。 Pasti yang pertama adalah sang bapak, karena bapak tidak mendidik anaknya dengan baik. 因为从小孩子是在我们家长的手中，我们可以好好的教导他。 Karena putra-putri itu sejak kecil adalah di tangan orang tua, harus mendidik dengan baik. 那么圣经刚才12节告诉我们说，这两个孩子不认识耶和华。 Dalam pembacaan ayat 12 dikatakan, kedua putra-putranya itu tidak mengenal Allah. 什么原因？ Dengan sebab apa? 因为父亲没有教导他们认识耶和华上帝。 Karena karena bapaknya tidak mengajar anaknya mengenal Allah. 箴言22章6节这样子说。 Amsal pasal 22 ayat 6 bunyinya demikian. 教养儿童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。 Mendidik anak itu harus di dalam jalan yang benar, sampai pada masa tuanya pun tidak akan menyeleweng. 这是圣经教导我们的话， Ini adalah ajaran dari Alkitab. 就好像我们现在教会里面的这个执事或者青年的这一些职位。 Sama seperti hari ini para pengurus-pengurus yang ada di dalam gereja, 他们都是从孩子长大，从主这些升上来的，做教会的执事，做青年班的这个职位。 yaitu di gereja di pemberi jembatan besi. Semua pengurus pekerja ini adalah dibesarkan dari sekolah minggu. 所以我们从这里就可以看见，可以知道教养儿童是非常重要的事。 Dari sinilah kita dapat melihat, mengetahui, mendidik anak ini adalah suatu perkara yang sangat penting. 所以我们不要怂恿孩子。 Janganlah sekali-kali kita memanja anak. 那以利怂恿孩子，不加以管教，造成他们不认识耶和华。 Imam Eli karena terlalu memanja putra-putranya, tidak mengajar mereka mengenal Tuhan. 那这是以利成为父亲第一点的这个忽略或者过失。 Nah, inilah kesalahan yang pertama oleh dari Imam Eli. 我们知道，一个成为孩子，在这个教会里面侍奉的人， Bila kita adalah sebagai orang yang melayani Tuhan di gereja, 那么这两个儿子其实从小都跟着他爸爸在圣殿里头侍奉上帝，做祭司。 dan kedua putra-putranya ini dari masa kecil
telah mengikuti jejak ayahnya di dalam bait Allah melayani Tuhan. 为何他还不认识耶和华呢？ Mengapa dikatakan kedua putra ini tidak mengenal Allah? 因为他们做父亲的任凭他们过放纵的生活，不管教他们。 Oleh karena ayahnya membiarkan mereka hidup di dalam kebobrokan, tidak mengajar. 所以上帝要追讨他们的罪。 Oleh sebab itu Allah akan meminta pertanggungjawaban. 我们中国不是有俗语这样子说吗？ Orang Tionghoa mempunyai suatu pepatah, 就是修身齐家立治国平天下。 memperbaiki diri, menjaga keluarga, membenarkan negara, kemudian baru bisa sejahterakan negara. 首先我们要看见，要知道的是，就是修身。 Yang pertama kita harus memperhatikan, memperbaiki diri. 那么我们就先管好自己， Yang terutama kita harus mengatur diri sendiri. 然后管理我们的家， Kemudian kita mengurus keluarga. 然后我们就管理我们的妻子， Selanjutnya kita akan juga mengatur istri. 管好我们的儿女或者孩子， Dan begitu selanjutnya mengatur, mengajar putra-putri. 然后最后的才能够治国平天下。 Selanjutnya baru kita dapat membentuk negara di dalam tenang. mensejahterakan。那我们看见先讲把我们自己搞好，自己搞好了以后，我们的四周围的环境才可以跟着被我们搞好。 Yaitu terutama kita harus mengatur diri kita dengan baik, kemudian lingkungan kita pun dapat diatur baik. 第二点，做父亲的设置。 Yang kedua, keabaikan dari orang tua. 从容孩子长期偷吃献给耶和华的祭物， Memanja putra-putra mencuri bahan korban persembahan untuk Tuhan. 什么原因？ Dengan alasan apa? 做父亲的看重儿子过于尊重神， Ayahnya menghargai anaknya lebih daripada Tuhan. 所以将把神放为下一位，孩子放为上一位。 Dan dia menempatkan putra-putranya itu terutama, Allah sebagai yang kedua. 没有尊神为圣， Tidak menguduskan Tuhan. 没有将把神放在他的生活，在家庭里面成为第一位的地位。 Di dalam keluarga tidak mengutamakan Allah. 俗语这样子说： Pepatah berbunyi demikian, 惧神如神在。 yaitu orang yang kafir menyembah ilah, mereka menganggap itu ilahnya ada di sisinya. 这是大家都明白的一件事情。 Hal ini semua orang dapat mengetahui. 但是成为以利这一位父亲，为什么他没有做好在这个管理的孩子的事情上呢？ Tetapi mengapakah Imam Eli ini tidak dapat mengatur dengan baik di dalam hal masalah mendidik putra-putra? 再倒回，看重孩子过于尊重神。 Yaitu karena dia lebih menghargai putra-putranya daripada menghormati 他 Tuhan. 的孩子可以任凭拿献祭给耶和华的这个肉，还有这个油，归给自己来吃喝。 Sehingga putra-putranya ini dapat melakukan seenaknya, semaunya untuk merebut korban persembahan bagi Allah, dan semua lemaknya mereka telah mengambilnya. 连
献祭的人都清楚明白，要先归给耶和华上帝。Para membawa korban persembahan ini mereka pun mengetahui prosedur yang terutama hal apa yang diberikan oleh 但 Tuhan. 是这以利的2个孩子却没有将把这个事情看为重要。 Tetapi kedua putra-putra Imam Eli ini tidak menganggap hal ini terpenting. 所以耶和华要刑罚他， Maka Allah Tuhan akan menghukumnya. 违背耶和华的诫命， Karena mereka telah melanggar peraturan Allah. 随意挑出献给耶和华的这个祭物。 Mengambil kemauannya sendiri untuk merebut korban persembahan bagi Tuhan. 其实做祭司的，上帝已经特别有一份给他们，那么这个腿肉还有这个另外的这个胸肉也可以得着的。 Sebenarnya bagian-bagian untuk imam-imam itu telah dipisahkan. Ada dengan daging paha atau daging dada. 但是呢，这2个孩子却没有将把这个事情来实行出来。 Tetapi kedua putra-putranya ini tidak melakukannya. 再次，连做百姓献祭的人都清楚明白，要先归耶和华为圣。 Bagi bangsa-bangsa Israel itu mereka pun mengetahui bahwa harus menguduskan bagi Allah. 为什么？ Mengapa? 因为这2个孩子贪吃夺取耶和华的公物。 Karena kedua putra-putra ini mereka tamak rakus untuk merebut korban persembahan 他 bagi 习 Allah. 惯过着放纵自己的这个私意的生活， Kedua putra-putranya ini telah melampiaskan hawa nafsunya. 所以他长期偷吃耶和华的肉。 Oleh sebab itu dia sepanjang tahun untuk merebut korban persembahan bagi 这个 Allah. 做父亲的不但没有责备，没有责备，没有管教这个孩子， Bagi Allah, bapaknya ini Imam Eli bukan hanya tidak menegurnya, 只是在口头上轻轻的讲几句，你不可以这样子做。 hanya dengan secara mulut dengan lemah lembut mengatakan, "Hai anakku, janganlah berbuat 应该 demikian." 要非常的严厉责备他们。 Seharusnya sebagai ayah dia harus dengan suara tegas untuk mengajarnya. 虽然他2个孩子已经做祭司，但是你是老祭司，应该有这样的这个什么，有这样的这个权威，可以指责他们，批评他们。 Meskipun kedua putra ini pun adalah imam, tetapi Imam Eli adalah yang senior. Dia harus dengan ketegasan untuk mengajar dan mendidik kedua imam yang junior. 只是用轻的话、口头的话，人的罪人有这个什么士师替他求情。 Hanya dengan perkataan menasehatinya. Kalau orang melanggar, ada hakim yang mengadili. 如果得罪上帝，谁人可以为他求情呢？ Tetapi kalau engkau bersalah kepada Allah, siapa yang bisa memohon bagimu? 以利知道这一点， Imam Eli tahu hal 但 ini. 是还是任凭孩子做这个得罪耶和华的事。 Tetapi Imam Eli itu membiarkan perbuatan mereka. 所以在圣经那边告诉我们说，是世界那边说，以利的罪虽然用献祭，永远得不到赦免。 Di ayat 14 dikatakan, Imam Eli meskipun dengan korban persembahan diberikan pada Allah pun dosanya tak dapat diampuni. 耶和华上帝决定要撤掉这个以利家族成为祭司的这个职分。 Tuhan Allah sudah nekat, sudah putuskan bahwa status Imam Eli di keluarga ini akan dihancurkan. 这个2个孩子不要认识耶和华，不要过这个正当的生活，因为他认为我一生出来就是祭司的这份了。
Kedua putra-putra Imam Eli ini menganggap dirinya karena sejak dilahirkan sudah sebagai imam. 所以他就过着他放纵的生活。 Oleh sebab demikian, kedua putra ini hidup di dalam melampiaskan hawa nafsu. 违背上帝的诫命，继续偷吃耶和华的这个自由，还有他的肉，没有尊重神为圣。 Melakukan pelanggaran peraturan Allah, tetap merebut korban persembahan bagi Allah dan mengambil semua lemak-lemaknya, tidak menghormati Tuhan. 最后一点， Yang terakhir, 这个孩子做了这一些不应该做的事， kedua putra-putra ini telah melakukan hal yang tidak pantas. 最后怎么样子呢？ Apakah akibatnya? 以利就听到人家报告说，他的2个孩子在战场上给敌人杀死了。 Begitu Imam Eli mendengar berita bahwa kedua putranya telah mati di medan 当 peperangan. 以利听到这个消息以后， Ketika Imam Eli ini mendengar berita ini, 圣经告诉我们，以利也是马上扑倒在后面，也是马上断气死掉。 dan Alkitab mengatakan Imam Eli dengan rebah dan langsung mati. 那么以利应该怎么样子做，才不会受到这样的刑罚？ Seharusnya Imam Eli ini apa yang harus diperbuatkan sehingga tidak mendapatkan hukuman. 当他听到孩子没有好好侍奉上帝，过着苟合的生活， Harusnya dia telah mendengar perbuatan kehidupan bobrok kedua anak ini, 他应该就马上以这个祭司的这份撤掉他2个孩子，不可以再做这个祭司的工作。 Sesungguhnya Imam Eli ini dengan segera memecahkan kedua putranya ini tidak lagi diakui sebagai imam. 但是以利没有这样子做， Tetapi Imam Eli tidak 为 melakukan. 什么？ Mengapa? 孩子仍然是孩子，父亲仍然是父亲，还有这个什么血肉的关系，疼惜他们。 Karena Imam Eli ini sebagai seorang ayah tetap mempunyai hubungan darah daging dengan putra-putranya, maka Imam Eli tetap mengasihi. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudariku yang 在 kukasihi, 侍奉上帝的事情上要圣洁，不可以有这个什么有偏袒这个事情发生出来。 di dalam hal pelayanan kita harus tetap menjaga kekudusan. Janganlah ada tidak kebenaran, 让神的工作不会受到亏损。 agar pelayanan Tuhan tidak dipermalukan. 以利的孩子却没有这样子做， Tetapi putra Imam Eli ini tidak berbuat demikian. 以利也是没有这样子做， Demikian Imam Eli pun sama. 仍然过着亲情的关系来抚庇孩子的这个过失。 Dengan hubungan ayah dan anak ini menutupi kesalahannya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 我们 kukasihi, 成为神的子女， kita sebagai putra-putri 我们 Allah 应该怎么样子做呢？ seharusnya bagaimana atau apa yang kita harus 我们有 berbuat? 没有站好我们的岗位，好好的侍奉耶和华上帝？ Apakah kita tetap berdiri dengan tegas dalam posisi kita melayani 或 Tuhan? 者我们任凭四周围的环境来影响我们侍奉的工作？ Atau kita membiarkan lingkungan yang mempengaruhi sikap pelayanan 造 kita, 成我们侍奉神的事没有办法忠心，没有办法好好的去做。 sehingga kita di dalam pelayanan ini tidak bisa setia atau tidak dapat melakukan dengan 我 baik. 们要过着真善美的生活。 Marilah kita harus hidup dengan kebenaran dan keindahan. 我们是不是真的一个侍奉上帝的人？
Apakah kita sungguh-sungguh adalah orang yang pelayan yang sejati? 我是不是真的是一位好父亲？ Apakah saya hari ini adalah ayah yang sejati? 我是不是一个在家庭里面是一个负责任感的父亲？ Apakah saya sebagai seorang ayah di dalam rumah tangga bertanggung jawab? 真正的父亲。 Dan seorang ayah yang benar. 我们在这个家庭里面生活，是不是过着这个真善的这个父亲？ Di dalam keluarga, apakah kita benar-benar hidup dengan kebenaran dan keindahan? 教导我们的孩子， Mendidik anak-anak kita 让他走当行的路， dan berjalan di jalan yang benar. 就是到老他也是不偏离。 Sehingga sampai masa tuanya pun dia tidak akan meninggalkan 真善美， yaitu adalah yang sebenarnya dan indah. 我们有没有过着美化我们的生活？ Apakah kita hidup di dalam keindahan? 让我们的基督徒生活见证的行为可以美化我们四周围的环境。 Sehingga kesaksian kehidupan kekristenan kita ini dapat dipancarkan di dalam lingkungan 让别 kita. 人看见我们美化的生活，真善美，他们就将把荣耀归给我们的耶和华上帝。 Sehingga orang yang ada di sekeliling kita dapat melihat perbuatan tingkah laku kita yang indah ini dan memuliakan kembali kepada 记 Allah 得 Bapa. 我们不是过着苟合的生活， Ingatlah, kita bukan hidup di dalam kumpul kerbau. 因为耶和华是鉴察人心的神， Karena Tuhan Allah adalah Allah yang menyelidiki isi hati kita. 他是无所不在。 Dia adalah Allah yang maha 我 tahu. 们要活出好的基督徒生活， Kita akan hidup di dalam kehidupan kekristenan 充 yang 满着 indah. 见证荣耀我们的父， Penuh dengan kesaksian yang baik, memuliakan nama Allah Bapa. 成为真真实实的父亲。 Menjadi ayah yang sungguh-sungguh. 我们感谢神， Kita bersyukur, puji 我 Tuhan. 们好好自己审查自己是怎么样的一位父亲。 Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita hari ini adalah sebagai ayah yang serupa apa. 我们来低头祷告， Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. 父神，我们再次谢谢你， Ya Allah, sekali lagi kami mengucap syukur bagimu. 你成为我们的神， Engkau adalah Tuhan kami. 也是成为天上的阿爸父， Adalah Bapa kami yang ada di surga. 让我们在地上做父亲的时候， Sehingga saat kami di bumi sebagai ayah 能够活出真善美的父亲。 dapat menghidupi sebagai seorang Bapa yang baik dan yang indah. 神啊，我们感谢你。 Ya Allah, kami bersyukur padamu. 以下的时间，我们恭敬交托给主， Waktu yang selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan 祷告 Tuhan. 神，奉耶稣基督圣名求仰望， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 上帝祝福弟兄姐妹。 Tuhan memberkati saudara-saudari seiman. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan bisa langsung dibawakan ke gereja. Kita akan menaikkan pujian Ai Women Tejia, mencintai keluarga kita. Lagu ini hanya di dalam bahasa Mandarin yang artinya ada keceriaan di rumah bila setiap orang mengasihi keluarganya. Rumah tidak akan sepi bila setiap orang membayar harga. Bila setiap anggota saling menghargai, di rumah ada hal yang manis dan indah. Ada kebahagiaan di rumah bila setiap anggota mau mengampuni dan saling menerima. Biarlah kasih tinggal dalam rumah Anda dan saya setiap harinya. Tidak peduli siang malam, atau musim semi, gugur, musim dingin, atau musim panas.
Kasihilah keluarga kita dengan segenap hati dan pikiran kita. Gereja adalah keluarga besar kita. 爱我们的家。每个人爱他，家就有光彩；每个人付出，家就不孤独；每个人珍惜，家就有天意；每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。每个人爱他，每个人爱他，家就有光彩；每个人付出，家就不孤独；每个人珍惜，家就有天意；每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。全心全意爱我们的家，全心全意爱我们的家。Selamat sore, anggota Kaleb yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan ibadah kita. Pada tanggal 10 bulan 7 atau bulan Juli mendatang, kita akan beribadah secara onsite. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh hadir, kita akan mengadakan ibadah Komisi Kaleb di gedung auditorium lantai 3. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada lift yang akan di mana Bapak Ibu boleh menggunakannya. Kemudian hal yang kedua, pada tanggal 10 Juli setelah kita ibadah akan ada pemeriksaan kesehatan dari para dokter. Oleh sebab itu saya mengundang akan anggota Komisi Kaleb untuk bisa menghadiri ibadah pada tanggal 10 bulan Juli mendatang. Demikian akan penyampaian kami. Atas perhatiannya Tuhan berkati. Amin. Kita akan melihat video pelayanan pemberian tanda kasih dalam rangka perayaan Hari Bapa. Selesai pemutaran video, kita akan tutup dengan doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih sore ini bisa beribadah bersama seluruh anggota Kaleb. Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu itu dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di Komisi Kaleb. Dan Tuhan kiranya yang memberkati semua anggota Komisi Kaleb dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Dan biarlah kiranya anugerah berkat-Mu selalu menyertai anggota Komisi Kaleb. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu. Sore ini hamba juga berdoa, menyerahkan akan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, yang ada di rumah yang telah beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Selama masih kami hidup di dunia ini, Tuhan memberkati Komisi Kaleb. Beri kekuatan, kesehatan yang baik kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingat juga Tuhan, ingin berdoa, menyerahkan semua pengurus Komisi Kaleb ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana pada mereka. Tuhan juga memberi kekuatan mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Tuhan menolong, beri kesehatan dan berikan semangat. Bersama pembina mereka bekerja sama untuk membangun, menjangkau orang-orang menjadi murid Tuhan. Secara khusus bagi mereka yang berada di usia indah, mereka bisa jangkau sehingga Komisi Kaleb ini makin bertumbuh, dipakai oleh Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan juga Komisi Kaleb Tuhan Yesus dalam rencana mereka akan membuka ibadah secara onsite. Tuhan memberkati agar ibadah untuk onsite nanti secara tatap muka mereka bisa laksanakan dengan baik. Kami serahkan seluruh, sekali lagi, rencana-rencana, program-program dari Komisi Kaleb. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sertai anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pada minggu berikut anak-anak-Mu kembali bisa datang, beribadah, beserta dalam keadaan sehat, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pembina Komisi Kaleb Cuantau Nova telah ditabiskan ke dalam jabatan menjadi musa
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pendeta Nova agar sungguh melalui hamba-Mu ini, melalui pengurus-pengurus, mereka kerjasama sungguh membangun Komisi Kaleb. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sebelum kami berpisah, kami ingin mohon berkat dari Tuhan kepada semua anggota Komisi Kaleb yang ada di rumah. Kami persilakan bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman yang engkau telah dengar dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Selamat Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati.